di bahu sebelah kiri. Sebab saya dah pernah jatuh dan sakit berterusan. Apabila dibuat MRI, X-ray tak nampak, scan tak nampak, tim MRI tak nampak, dia tak ada koyak masuk tear di bahagian dalam samping sini sebanyak serpihan yang sakitnya berterusan dan akan benar-benar langsung tak boleh sebelah kiri, sehingga nak angkat air sebotol kadang-kadang terasa. Jadi doktor kata nak sembuh dah payah, menaikkan operation. Doakan semoga operation itu berjaya pada 12 bulan 9 CHUKM. Doakan untuk saya terus. Kalau tidak ada apa-apa arah, mungkin dalam seminggu okey lah. Tak tahu lah. Pada malam ini, sebagai permulaan, saya rasa saya masih bulan raya masih ada. Saya minta ampun salah silap saya di atas berbagai-bagai keterlanjuran yang mungkin berlaku sepanjang episod penglibatan saya di masjid ini dah 20 tahun yang lepas. Dan saya terima kasih banyak kepada pihak masjid yang terus memberi peluang kepada saya untuk sedikit sebanyak menyumbang kepada perkara ini. Pada malam ini tuan-tuan, sebagai permulaan, begini, isunya begini, isu agama. Kita ni, kita nak buat kebajikan banyak-banyak tak boleh. Nak banding dengan para-para salihin, para-para anbiya. Macam ada satu kisah Nabi apabila diberitahu kepada dia seorang Bani Israel, ini sebelum kedatangan Islam. Bani Israel waktu Nabi apa saya tak ingat, tapi seorang pahlawan yang berjuang perjalanan Allah. Orang pahlawan ini dia tak pernah lekang pedang di badannya selama 1000 bulan. Pakai selendang berperang. Jadi betapa banyak pahala yang dia dapat. Apabila berita ni sampai kepada Nabi kita rasa begitu kagum, dia tak nasib baiklah panglima ini. Tapi umat dia kata payah nak dapat macam ni. Sebab umur umat dia ni kebanyakan 60 dengan 70 saja. Tak mungkin nak dapat pahala semacam itu. Tak boleh buat sampai 1000 bulan ni, memang tak mungkin. Jadi yang kerana itu Rasulullah SAW telah mengayu kepada Tuhan, telah berdoa kepada Tuhan, bagaimana untuk umat dia ni mendapat banyak ganjaran walaupun umurnya pendek. Maka peristiwa itulah yang menyebabkan turun surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, iaitu surah ini memberi jaminan sesiapa yang bernasib baik mendapat keuntungan ibadatnya terkena pada malam Lailatul Qadar sepanjang Ramadan itu. Walaupun sekali dalam hidupnya, tak mesti setiap tahun dia dapat. Walaupun sekali dalam hidupnya, maka seluruh ibadat yang dia lakukan pada malam itu gandanya lebih baik daripada 1000 bulan malam-malam yang lain. Jadi 1000 bulan itu diambil daripada peristiwa Bani Israel ini. Tuhan kata kalau kamu dapat malam Lailatul Qadar itu, ganjaran kamu lebih baik daripada 1000 bulan yang dibuat oleh pemuda Bani Israel ini. Jadi doa Nabi itu telah dimakbulkan, dan itulah hikmatnya malam Lailatul Qadar itu menjadi malam ditunggu-tunggu dan menjadi malam rebutan. Walaupun malam kesahihannya berlaku bila kita tak tahu, tapi yang pasti dia berlaku dalam bulan Ramadan setiap tahun. Malam-malam mana kita tak pasti, walaupun ada ulama kata malam-malam ganjil, ada yang kata 15 ke atas, ada yang katakan 17 ke atas, ada yang katakan malam-malam yang ganjil. Tapi ulama secara banyak mengatakan kemungkinan besar ialah pada malam 27 Ramadan. Jadi lantas pada malam 27 Ramadan itu kita pergi ke Mekah, banjir manusia yang tak terhingga. Siapa berada di Mekah pada setiap bulan Ramadan, 27 Ramadan itu, ya Allah, saya tak pernah nampak banyak manusia yang macam itu di satu tempat. Begitulah manusia, entah jadi entah tidak malam Lailatul Qadar kita tak tahu. Dan sehingga di masjid dekat
Saya di Bangi pada malam 27 Ramadan kebetulan malam Jumaat. Kehadiran Qiyamul Lail sahaja 1,300 orang. Di survey oleh pihak yang menyediakan makanan tak cukup. Motokan ketat pada malam Jumaat. Qiyamul Lail dibuat pada pukul 3.30 sampai sekitar pukul 5 habis. Begitulah manusia dah mula menguasai nak mencari pelaburan. Jadi isunya kita nak buat ibadat banyak tak boleh. Seperti menawang. Cuma kita nak mendapat syafaat-syafaat macam inilah. Kita dapat Lailatul Qadar. Dan ada tips-tips yang lain yang kita boleh dapat ganjaran banyak walaupun usaha kita tak banyak. Ini yang saya cakap pada malam ini. Begini ya. Kita nak sedekah banyak tak mampu, nak berzikir siang malam tak mampu, nak bagi derma banyak-banyak tak mampu, nak semayang banyak-banyak pun tak mampu, nak bangun sembahyang tahajud tiap malam pun tak mampu. Orang sekarang ni bukan saja tak mampu, tapi kalau bangun tengok bola tak mampu. Ini masalah mau tak mau lah. Tak apalah kita terima itu sebagai satu realiti. Tapi begini, dalam kita nak mencapai kebaikan, dia ada dua dimensi. Yang pertama, kita buat kebajikan secara positif. Kita semayang, kita puasa, kita bersedekah, kita berzikir dan sebagainya. Faham tak? Itu satu. Berapa banyak kita buat, pertama banyak. Dan kalau kita buat kebaikan diganda-ganda sampai boleh 700 kali ganda. Walaupun kebanyakannya 10 kali ganda, tapi ada ibadat yang boleh mencapai sampai 700 kali ganda. Buat secara berjemaahnya berlainan. Itu satu bentuk kita mendapat pahala berganda-ganda walaupun kita buat sikit. Secara positif, iaitu secara kita buat. Satu bentuk lagi, kita kena hapuskan segala maksiat yang kita buat. Sebab kalau kita buat banyak pun, timbang kita berat, tapi yang maksiat pun banyak, maka pada mahsyar besok macam itu. Jadi walaupun kita buat kebajikan tak banyak, kita minimizekan maksiat yang kita buat. Ini satu perkara yang tak begitu sukar. Sekadar kita mengelakkan benda-benda yang Tuhan tegak. Dalam kata-kata lain, benda yang haram tak usah sama sekali. Terfikir pun jangan. Benda makruh kalau boleh elak. Saya tengok begini, macam fatwa rokok telah difatwakan sebagai haram dah beberapa tahun dah, seluruh dunia. Tapi orang tak edah pun. Jadi kalau kita pergi Mekah berkali-kali pun rokok terus hisap, pelik kita rasa sebab benda tu dah haram. Melainkan orang yang berkenaan tak percaya kata fatwa haram tu betul. Memang fatwa tu telah diterima seluruh dunia. Itu benda asal makruh. Mengapa dulu makruh sekarang dah jadi haram? Sebab dulu orang tak tahu keburukan merokok, sekadar bau busuk dan sebagainya. Sekarang ni doktor pakar mana pun mengatakan keburukan merokok jelas, maka difatwakan sebagai haram dan fatwa itu diterima di seluruh dunia. Jadi kalau orang tu berserban dan sebagainya, jadi imam, jadi apa, tapi dia merokok, kita rasa pelik tak? Dia sedang membuat perkara yang haram, kita bermakmumkan dia. Ini satu perkara. Maka dengan sebab itu, kita kurangkan benda yang haram ini sama sekali jangan. Dan benda yang makruh pun yang berdekat-dekat dengan haram seperti merokok, seperti benda-benda lain, jangan sama sekali. Dan dalam hal ini pendekatannya begini. Mahmudah itu, sifat-sifat mahmudah yang terkenal dalam tasawuf. Jujur, ihsan, tawadhu, kerana diri, taat, berbakti dan sebagainya. Mesti kita banyakkan dan hilangkan yang mazmumah. Hilangkan yang mazmumah ini lebih penting. Nombor satu, mazmumah hanya pada dalam 2-13 sifat. Tapi yang paling popular, riya, takabur, angkuh, hasad, dengki, namimah, yang kita sebut dalam bulan puasa dulu. Mengumpat, mengadu domba. Kurangkan semua daya yang ini, maka otomatik bila kita kurangkan yang tu dah tak ada dah sifat-sifat mazmumah ini, maka tentu tempat itu digantikan dengan mahmudah. Kata sikap takabur dan riya, kita dah tak ada dah, kita hapuskan kerana benda itu tak elok. Dulu kita pernah angkuh, kita pernah riya dulu, tapi tak betul, kita dah insaf diri kita. Maka apabila dah tak ada takabur, angkuh, riya, tentu tempatnya diambil alih oleh tawadhu, rendah diri dan sebagainya. Takkan nak tinggal wujud tu kosong. Kata dia tak ada takabur, oh rendah diri pun tak ada. Macam mana? Pelik kan? Sudah takabur pun tak ada dah. Angkuh pada
itu benda itu telah diganti dengan rendah diri, tawaduk dan sebagainya. Jadi apabila kita boleh cuba begini, walaupun volume kita nampak amalan kita tak banyak, tetapi kualitinya banyak. Dalam Islam itu begini, kita jangan melihat kuantiti itu macam mana kita bilang duit account bank. Oh, account kita dah sekian juta sekali. Bukan macam itu. Account kita dengan Tuhan, banyak yang kita tak tahu account kita tu dicatat sebagai positif atau negatif. Besok perasaan bagi masyarakat datang, bukan lagi di kanan ni, dia akan tunjuk kamu ini. Walaupun kamu derma banyak, kamu takkan berriak, tak tunjuk rendah. Orang ni dermanya sikit, dia dalam sikit-sikit, tapi dia tak ada masuk dia tinggi. Jadi saya pernah kata, jangan terperanjat besok waktu kita berbaris nak masuk syurga tu, orang yang lebih miskin daripada kita, orang yang dermanya lebih sikit daripada kita, dia pernah ada di depan sekali. Kita yang derma banyak-banyak dia ada di belakang. Apa sebab? Mungkin derma kita riak, takut dan sebagainya. Kalau manusia kita buat baik, sebab dia tak tahu hati kita, kita bagi derma banyak, maka dia berada di atas nama dia. Ya tak? Sebab manusia ni tahu satu layer saja. Dia tahu segi lahir. Dia bagi derma banyak, dia bantuannya banyak, maka namanya di atas dapat dah Datuk Tan Sri dan sebagainya. Tak kira kontrak dapat dan sebagainya. Sebab orang tengok di segi yang ada black and white. Tapi di segi syurga besok, kita buat di dunia black and white tak ada, tapi di akhirat Tuhan tunjuk black and white. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Yang akan bercakap bagi pihak mereka, tangan mereka, kaki mereka, mata mereka, telinga mereka dan sebagainya. Ini black and white-nya. Jadi tak pelik pada hari gelap besok ni, jutawan yang derma banyak pun mungkin berada di barisan belakang. Tetapi orang yang miskin, papa kedanan berada di barisan depan. Sebab kutulinan nak ibadat ini, dia tidak melihat kepada volume, tidak melihat kepada kuantiti, tapi melihat kepada kualiti. Kualitinya apa dia? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Kamu tidak disuruh untuk beribadat kepada Allah melainkan dengan penuh ikhlas semata-mata kerana Allah, bukan kerana itu, bukan kerana ini. Inilah dua perspektif yang berlainan. Apabila orang buat baik cara moden, orang tengok volume, tengok berapa banyak dia ada rumah. Ya, jujur tak jujur soal lain. Dia ambil duit di mana pun tak tikai. Ya, maka dapatlah ganjaran secara dunia. Secara akhirat, Allahu a'lam. Yang tak ada duit kan pun tak dapat tempat. Itu baik buruk secara dunia. Tapi kalau baik buruk secara Allah. Ada lagi satu layer yang manusia tak boleh tahu, iaitu keikhlasan dan ketulinannya. Maka di sinilah perlunya kita hindarkan sebab daya yang boleh mazmumah, kita gantikan dengan mahmudah. Walaupun amal kebajikan kita tak banyak, tapi kualitinya tinggi, kita berada di barisan depan. Faham tak? Itu tips yang simple untuk kita memperbanyakkan ibadat kita. Walaupun kita tak, secara volumenya kita buat tak banyak. Kadang-kadang kita rasa inferior. Dia tu pergi umrah setiap tahun, aku nak pergi setahun, semua hidup sekali tak boleh. Aku biasa tak ada. Banyak orang dia fahamnya tu. Betul lah segi lahir macam itu, tapi dia pergi umrah kerana nak masuk pilihan raya, dia pergi umrah supaya dia mudah bertanding, dia pergi haji banyak kali kerana dia nak dapat macam-macam. Kita mana tahu. Jadi jangan kita bimbang waktu. Yang penting ketulinan segala kebajikan yang kita buat. Faham tak? Ketulinan inilah yang menentukan kualiti di sisi Tuhan. Maka kualiti di sisi Tuhan ialah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala perbuatan kesemua jadi dinilai dengan niat. Bukan dinilai tentang amal kebajikan, tetapi dinilai tentang niat. Hadis Nabi satu lagi menyebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tuhan tidak melihat kepada harta benda kamu yang banyak, tidak melihat kepada wajah kamu yang cantik, tapi Tuhan melihat kepada hati kamu dan kepada tindakan kamu. Jadi saya di mana-mana juga pendekatan saya, kita elokkan tingkah laku kita supaya betul-betul tulen di sisi Allah. Jangan kita terbawa nilai kebaikan yang kita bawa dinilai secara sekular atau nilai secara dunia. Volumenya, accountnya, jumlahnya. Jangan macam itu.
Nak bagi banyak mana pun, nak tengok kawan bagi banyak mana dulu. Kerana apa tu? Kerana orang. Yalah. Nak pergi terawih pun segan sebab jiran pergi, dia pergi juga. Macam-macam cerita ya lah. Jadi jangan macam itu. Nah itu satu tips bagaimana kita nak meningkatkan kebajikan kita walaupun pada volumenya tak banyak. Tips yang kedua, nah ini penting. Apa dia? Sampai agak mudah ini. Mudah aja. Itu sebab tak diulaskan dengan baik. Wah airnya air saya tak ada air tak boleh. Siapa yang minta air saya tak usah air. Bila air soal saya cepat ni. Tak maaf dia orang mungkin tak boleh ambil yang lain, tak boleh ambil. Cuma sebanyak air. Tip yang kedua apa dia? Kita tak dapat tidak banyak ketelanjuran dalam hidup. Kita sedar atau tidak kita banyak salah dalam hidup. Maka apabila salah itu, maka dengan sebab itu setiap kali kita lepas sembahyang, antara wirid yang paling diutama sekali, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sekurang-kurangnya 3 kali, walaupun dah sibuk macam mana pun lepas sembahyang tu, walaupun dah pergi kantor dah, sambil-sambil dia berjalan. Itu hadis. Sebab istighfar ini kita minta ampun daripada Allah. Terima kasih banyak. Dan kita bertaubat kepada Allah. Maknanya tips yang kedua ini, kita kena banyak bertaubat kepada Allah. Sehingga dikatakan at-taubatu kaffaratun lidzunub. Taubat itu penghapus dosa. Hadis yang lagi, at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat daripada kesalahan dia seolah-olah dia tak pernah buat salah. Ada hadis satu lagi saya tak ingat bahasa Arabnya. Seseorang yang bertaubat walaupun dosa sebesar mana melainkan syirik, apabila taubatnya diterima, dia putih bersih daripada dosa seperti mana budak yang baru dilahirkan. Maknanya walaupun kita bergelumang dengan maksiat sebelum ini, kita rasa timbangan kita banyak salah kan, kebaikan kita sikit dalam rumah, sikit semayang pun tak cukup, tidak. Kita banyaklah bertaubat. Sebab itu kita diminta bertaubat intervalnya antara semayang dengan semayang. Jadi taubat kita bila diterima astagfirullah tadi, dia menghapuskan dosa sebelum itu. Jadi lepas zuhur kita istighfar, hapuskan dosa sebelum itu. Sampai ke asar pula kita istighfar lagi, maka dosa antara zuhur dengan asar tu kalau berlaku, ampun lagi. Begitulah seterusnya dalam hidup kita. Apabila ini diterima, insya-Allah, kalau Tuhan terima segala taubat itu, ditakdirkan kita meninggal dalam keadaan taubat kita diterima seluruhnya, maka kita mati dalam keadaan bersih. Walaupun pada lahirnya orang nampak kebajikan kita tak banyak. Faham tak? Ada satu peristiwa, ada satu hadis Nabi kata, orang tu dia tak pernah semayang, tak pernah puasa seumur hidup, tapi dia tak syirik. Dia mengakui semua, tapi dia tak pernah semayang, tak pernah puasa, bergelumang dengan maksiat. Tetapi sebelum dia mati, dia bertaubat dan dia mati dalam tauhid yang elok. La ilaha illallah dengan penuh dengan maknanya, dengan dia faham sampai sekali dia mati di penghujung la ilaha illallah, dia mati dengan taubat yang diterima, maka dia masuk syurga bulan-bulan. Tak ada bukan neraka, walaupun tak pernah sembahyang, tak pernah puasa ketika itu. Sebab taubatnya begitu bernilai dan diterima, dia bersih. Ada satu peristiwa di zaman Nabi. Seorang perempuan nama daripada keluarga Juhaina. Hadis ni, dia telah berzina, mengandung. Dia insaf dirinya. Dia datang bertemu Rasulullah. Dia telah berzina, dia kata dia insaf, dia nak minta Nabi rejam dia. Nabi kata, tak kok kamu silap dah, tak dia rumah dia berzina tu, takut-takut kamu tersilap dan sebagainya. Nabi nak cari alasan supaya dia mengelak. Dia kata ya saja, Nabi suruh balik. Sebab hukum dalam Islam bukan Nabi nak cari peluang nak zina, bukan Nabi cari peluang nak rejam orang. Nabi nak, kalau belum kawan tu mengaku kata dia silap, dia habis. Punya ruang Nabi nak bagi dia terlepas. Tapi dia sebagai perempuan yang baik, tetap dia katakan dia telah berzina seperti mana yang Tuhan tegur dan dia menyesal. Jadi dia kata dia nak Nabi jalankan hukuman rejam pada dia. Nabi kata panggil wali kamu, iaitu bapa dia, panggil balik, peliharakan dia sampai dia mengandung.
sampai dia melahirkan anak ni, dia mengandung. Yang pertama dia mengaku dia zina, lepas tu dia mengandung. Dia baliklah sampai dia habis mengandung tu, dia melahirkan anak. Lepas dia melahirkan anak, dia datang lagi kali yang kedua. Nabi tanya, siapa yang jaga anak kamu? Dia kata, tak ada orang. Nabi kata, balik dulu, susukan dia sampai habis. Setelah dia susukan dia habis, dia datang lagi. Dia kata, dia selesai dah, cerai dah, susu kamu umur lebih 3 tahun dah. Kemudian siapa jaga dia? Dia kata, ada orang jaga. Lepas itulah sampai ke-4 kali begitu, baru Nabi terpaksa merejamkan dia. Sebab dia bertobat. Tapi dia bertobat pun sebab dia telah melakukan dosa, dia minta Nabi jalankan juga perbuatan. Sebab zina ni hak, bukan saja hak Tuhan, tetapi hak manusia sama, kerana melibatkan individu. Walaupun dia bertobat dari segi Tuhan, tapi segi manusia mesti dia balas balik. Lepas itu apabila Nabi dia dah bertobat dan Nabi rejam dia mati, Nabi nak semayang banyak dia. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, mengapa kau nak semayang? Dia telah berzina, dia dah perempuan tak elok, kau nak semayang? Dia tanya Rasulullah. Rasulullah jawab, wahai Umar, walaupun dia telah berzina, dia melakukan dosa besar, tapi taubatnya itu Tuhan telah terima. Kalau dibahagikan di kalangan penduduk Madinah keseluruhannya, pahala taubat itu masih tak habis. Punya besarnya, hebatnya Pak. Sebab dia sanggup serah diri, sanggup mengaku walaupun dia tahu hukuman rejam menunggu dia. Jadi Nabi kata taubatnya macam ini tidak ada nak tolong bandingnya. Sehingga kalau diagihkan di kalangan penduduk Madinah keseluruhannya pun pahalanya itu masih tak habis. Begitulah ganjaran taubatnya diterima lantas umat dia. Begitulah hebatnya tuan-tuan sekalian taubat. Jadi tip saya di sini, yang kedua itu, kita jangan nak menanggung-nanggungkan taubat. Ada orang kalau dia bergulungan dengan maksiat datang nanti pincin dululah, benda ni payah nak taubat sekarang ni. Ada lah masalahnya tu. Mungkin dia terlibat dalam bisnes yang tak elok ke, ataupun dalam kerjaya yang tak apa elok. Dan orang kata gitu, yalah aku tak nak fikir lagi lah, bapak mau roh haji ni, aku nak tunggu dulu sehingga aku pincin besok. Dia sengaja menanggungkan taubatnya. Kalaulah dia panjang umur, belum mati sebelum itu, macam mana? Banyak orang bersikap macam itu. Sebab tu nak pergi ke Mekah pun lepas pencen, nak pergi buat kebajikan apa-apa pun lepas anak perempuan dah semua kahwin. Selepas dia tak ada daya dunia ni dah tamat, aku letak jawatan politik tu semua dah, baru nak pergi Mekah. Sebab ada terlibat dalam politik ni banyak orang tak. Jadi sengaja dia mendelaykan taubatnya. Jadi apabila detik dosa kecil yang kita buat walaupun kita ulang-ulang, kita sengaja tak nak bertaubat. Misalnya kita terlibat dalam riba, dalam apa benda yang kita sengaja tak nak taubat kerana kita delay, maka dia bertukar menjadi dosa besar. Itu ingat. Macam dia dosa semayang tu tak besar sangat, tak masuk dalam kabair, tak semayang kan. Tapi dia tak apa, bila muda lagi, nanti foto-foto lagi besok lah, nanti dia bertukar menjadi dosa besar. Fasik tuan-tuan sekalian, dosa kecil yang ulang-ulang dibuat tak taubat, orang tu menjadi fasik. Atau dosa besar yang sekali dia buat tapi dia tak taubat, fasik. Katalah dia pernah minum arak, masuk dosa besar. Dosa besar juga ada pendapat kata dosa besar. Dia pernah minum arak sekali, dia tak taubat, fasik. Apabila fasik, ulama kata tak layak jadi wali. Bayangkan, Syafi'i kata kalau seorang wali itu fasik, tak layak jadi wali. Jadi fasik dia berjadi dengan dua keadaan. Yang pertama, dosa-dosa kecil yang ulang-ulang tak bertaubat. Macam orang perempuan terbuka aurat. Aurat itu dosa, tapi dosa tak masuk kabair, tapi dia buat hari-hari, tak bertaubat, fasik. Orang lelaki yang buka aurat, pakai seluar atas pada lutut selalu, tak dosa besar, tapi ulang-ulang tak pernah taubat, jadi fasik. Dosa tetap dosa tapi dah menjadi fasik. Sudah dosa besar tu sekali buat dah cukup. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, kita hendaklah bertaubat seberapa segera yang boleh. Dan taubat itu sebagai master key yang boleh menghapuskan segala dosa kita yang besar, segala dosa yang kita buat selama ini dihapus semuanya, untuk digantikan dengan pahala. Sekejap saya akan sebutlah tentang fadilatnya. Jadi apabila kita bertaubat, taubat
sifatnya diterima. Kalau bukan itu syirik, segala kesalahan kita buat tadi tak melibatkan syirik, walaupun dosa besar. Misalnya dia menderhaka mak bapak, dia berzina, dia membunuh, itu dosa besar semua 7 tu. Dia lari di medan perang, jihad. Jangan syirik. Kesemua itu Tuhan terima taubat. Apabila Tuhan terima taubat itu, segala dosa yang dia buat sebelum itu semua dia bertukar menjadi kebajikan. Ini yang paling rasa seronok ni. Maknanya macam ni. Kata dia penuh dengan buat benda-benda tak maksiat, berzina, apa semua, berjudi sebelum ni. Tapi dia tak syirik. Maknanya dia tak pernah syirik kepada Allah. Iman kepada hukum Islam tu ada, cuma dia tak buat amal saja. Kemudian entah macam mana Tuhan terbuka hatinya, dia insaf, dia bertaubat. Dan bertaubatnya betul-betul kulit. Saya akan sebut sekejap lagi apa cerita taubat. Dia tu dia menyesal, dia berhenti immediately, dia tak nak fikir lagi benda tu, dia betul-betul ubah. He behave himself according to Islamic teaching penuh lah. Lepas itu taubatnya dia terima. Maka segala maksiat yang dia buat sebelum ini, melainkan syirik, semuanya dihapuskan dan digantikan dengan kebajikan semua. Itu yang saya katakan tadi, walaupun kebajikan kita buat sikit pada mata lahirnya, tapi apabila kita bertaubat macam itu yang taubat nasuha, dan Tuhan terima taubat itu, maka tempat maksiat yang kita buat tadi digantikan dengan pahala. Saya baca ayat Quran ni. Ini bukan cerita-cerita dongeng yang atau fatwa-fatwa ulama. Ini memang ada prinsip Islam macam itu. Saya baca satu ayat ni. Ini surah Al-Furqan, untuk balik tengok ayat 68 71. Surah Al-Furqan. Tuhan sebut gini, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaquluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahu al-'adzabu yawm al-qiyamati wa yakhud fihi muhana. Sebelum saya sambung saya terima ayat ini. Orang-orang yang hamba Allah yang Rahman ini, ayat itu di sebelumnya dia kata ibadur Rahman, iaitu orang-orang yang tidak pernah menyembah selain daripada Allah, tidak pernah berdoa selain daripada Allah, hanya kepada Allah sahaja. Mereka tidak membunuh manusia melainkan yang diizinkan oleh Allah. Mereka tidak pernah berzina pun. Sesiapa yang pernah melakukan perbuatan itu kecuali syirik, maka siapa yang pernah melakukan perbuatan itu, semua sekali, yang tadi syirik masuk, mana dia pernah berzina, dia pernah membunuh orang, pernah menyembah bukan kepada Allah, bukan berdoa kepada Allah. Siapa yang melakukan perbuatan itu, Tuhan gandakan azabnya sebab dosa besar pada hari kiamat kelak, dan dia kekal di dalam neraka. Itu ayat. Sambung ayat itu, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, melainkan kecuali orang yang telah bertaubat betul-betul dan dia beriman betul-betul lepas itu, dan dia berubah perangai dia buat baik selepas itu. Bahkan nak cakap pada tak tahu lagi dah. Saya pernah jumpa 2-3 orang yang saya dalam hidup saya yang berhubungan dengan maksiat waktu muda ni. Tapi lepas itu dia cakap bahawa maksiat dia bangun pada macam itu, dia tak nak lagi dah, walaupun dia dulu terkenal. Betul-betul dia berubah. Maka orang yang macam ni Tuhan kata, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Ayat yang paling menarik. Maka orang-orang yang macam ini Tuhan tukarkan maksiat mereka itu dengan kebajikan. Segala maksiat yang dia buat tadi dengan kebajikan semuanya. Tempat maksiat dia buat tadi sebab Tuhan telah hapus dosa saja kerana dia bertaubat, Tuhan tukar menjadi kebajikan semuanya. Kerana wa kana Allahu ghafurur rahim. Kerana Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Siapa yang telah bertaubat macam itu dan dia buat baik pada dia berubah betul perangai, maka dia telah kembali kepada Allah dengan taubat yang betul-betul tulen. Dengan syarat dia tak pernah syirik dalam hidup. Kalau dia syirik pun Tuhan terima taubatnya, tetapi amalan yang dia buat sebelum syirik itu semuanya dihapus kira. Maknanya tak dikira. Jadi tak syirik itu, kecuali syirik itu sebab dia terlalu besar dosanya, Tuhan tak ampun syirik. Maknanya kalau orang tu dah syirik, walaupun dia bertaubat daripada syiriknya, maka lepas itu imannya ada balik.
Tapi segala dosa yang dia buat sebelum itu semuanya dikira ada. Sebab dia telah berlaku syirik. Sebab katalah daripada umurnya dia balik sampailah umur 40 tu dia syirik. Orang kira free thinker dan sebagainya, tak beriman kepada Allah, buat berbagai-bagai maksiat. Tiba-tiba lepas tu dia bertobat, dia isap, dia jadi orang Islam yang baik. Maka dosa sebelum tu dikira. Sebab syiriknya tak boleh menghapuskan dosa, sebab perbuatan syirik. Tapi lepas tu okey lah, sebab dia dah beriman sebelum. Tapi kalau selain daripada syirik, katalah dia berumah dengan maksiat daripada muda sampai ke tua, melainkan syirik, dia tak syirik pun, tiba-tiba dia sempat bertobat dan tobatnya Tuhan terima, maka seluruh maksiat yang dia buat sebelum itu dihapuskan dan digantikan dengan kebajikan. Itu maknanya. Faham ya? Jadi kalau dah macam ini, lampu hijau yang Tuhan bagi kat kita, bagi sebab dah Tuhan kaitkan ayat tu, Tuhan tu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bermakna Tuhan sanggup sampai mengikat macam itu. Maka ketika itu saya katakan, walaupun kita buat di segi zahir yang kita nampak tak banyak, tapi kita cuba tulinkan. Yang pertama, kita tulinkan yang kita buat sikit-sikit tadi. Jangan ada langsung sebarang masuk ke dunia. Jangan riak, jangan apa semua era. Itu yang pertama saya kata tadi. Yang kedua, segala maksiat yang kita buat lepas tu kita taubat dengan betul-betul tulen, kembali betul ke pangkal jalan. Jangan syirik dia. InsyaAllah taubat yang sampai tangisan, dia teriak sampai ada orang dia lalu insaf sampai dia menangis dan sebagainya, InsyaAllah bila Tuhan terima, maka dia seperti budak kecil yang tidak ada sebarang dosa. Apabila tidak ada dosa dan Tuhan ganti pula tempat dosa itu dengan kebajikan, kalau bukan syirik, maka ketika itulah tak pelik. Sebab tuan-tuan sekalian, secara logiknya kalau kita tengok, orang kafir lebih banyak dalam dunia ini. Orang Islam sekitar 1.7, 1.8 bilion. Kristian sampai 2,5 bilion. Hindu sampai 800 juta. Buddha pun 700 juta. Jadi kita tengok orang kafir lebih banyak, sedangkan Tuhan buat syurga lebih banyak. Saya kata, siapa yang nak masuk syurga? Bahkan di kalangan orang Islam yang sikit ni pun yang buat kebajikan sikit je. Syurga terlebih banyak besok. Over surplus dari segi supply syurga terlebih. Macam rumah ni yang akan turun pada 2018 kan. Ada berita semalam kan. Dia kata pada 2018 tu rumah akan jadi over supply, jadi harga turun. Jadi Tuhan buat syurga sampai 8 lapis tu over supply. Soalnya syurga terlebih sebab manusia nak masuk sikit. Logiknya kan. Tapi bila saya baca secara macam tadi, sebab ganda yang Tuhan akan bagi orang yang baik, misalkan buat jahat tidak ada ganda. Faham tak? Buat baik ada ganda. Gandanya sampai boleh 700 kali ganda. Dan yang buat jahat pun akan dihapuskan semua sekali. Jadi walaupun waktu kita nampak tak semayang, keliling kita semua tak semayang, tapi dia beriman, tiba-tiba dia sempat taubat, pergi ke pintu nak masuk syurga, besok di mana kita terpelajar, dia berada di depan. Saya kata tadi. Jadi inilah agaknya pada tafsiran saya, mengapa hikmatnya Tuhan buat syurga itu lebih banyak daripada neraka. Faham tak? Bermakna pemurahnya Tuhan tadi, dia nak bagi ruang untuk kita mendapat pahala cukup banyak. Yang pertama, melalui kita tingkatkan kualiti, walaupun sedikit kita buat. Keikhlasan, ketulinan, kejujuran, tidak ada kerana-kerana lain. Yang kedua, ketelajuran yang kita lepas, semua kita taubat dengan taubat yang masuk. Clear? Maka datanglah step ketiga, bagaimana nak mencapai ini. Di sinilah kita kena banyak muhasabah diri. Dah nak masuk azan belum? Kita kena muhasabah diri, kena insaf diri. Walaupun dalam kes dunia ini banyak manusia terlalu payah nak ngaku salah. Walaupun kesnya clear cut dia salah, tapi masuk mahkamah dia akan lawan sampai mati. Dia kata tak akan ngaku salah. Itu dengan manusia. Faham tak? Kita tengok berbagai-bagai kes, clear dia tu salah, tak kira lah apa kesalahannya, tapi nak ngaku salah, sorry, ambil lawyer sampai beribu-ibu, batu-batu. Tapi dengan Allah bukan macam itu. Dengan Allah kita mengaku salah dan kita insaf diri kita ini, pahalanya cukup tinggi. Kita mengaku kekerdelan kita, kita mengaku betapa hinanya kita di depan Allah. Sehingga saya kata dulu waktu Imam Syafi'i, Imam Ghazali kata waktu kita puasa,
Sehingga kita puasa dia sampai ke petang, ikut langkah yang ke-6. Kita tertanya-tanya waktu kita buka, puasa aku hari ini elok tak elok, cacat tak cacat, Tuhan terima tak terima. Walaupun kita rasa dah puasa tidak, betapa kita hamba di sisi Tuhan. Kita sedar atau tidak kita mengaku salah di depan Allah. Macam seorang anak yang baik. Ini kalau anak yang kurang ajar, dia buat salah, dia tak ngaku depan mak dia. Ya tak? Kalau anak yang baik, dia ngaku lah mak, cik nama Allah, cik banyak salah lah mak, anak saya ni Allah tak tahu mak, kata tak ada apa-apa tapi dia tetap menangis. Itu anak yang baik. Tapi kalau anak yang kurang ajar, itu dengan manusia. Ini kan dengan Allah. Maka ini adalah perbezaan pendekatan untuk menjadi orang yang baik. Secara sistem mahkamah bermati-matian melawan walaupun clear salah. Tapi dengan Tuhan tak payah bermahkamah. Kita mengaku salah, kita muhasabah diri. Sebab itu kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah kamu nilai diri kamu sebelum orang lain menilai kamu. Ayat Quran tentang hal ini tuan-tuan sekalian, muhasabah diri. Ini penting kan sebab saya telah tadi untuk khutbah saya pada awal bulan ini. Ayat Quran yang menyentuh hal ini. Surah Al-Hasyr, surah yang ke-59, ayat 18 dan ayat 19. Surah Al-Hasyr, surah yang ke-59, ayat 18, ayat 19. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Maksudnya patuh kita perintah Allah dengan melakukan segala titah perintahnya dan tinggalkan segala larangannya. Biasa ya? Dia bunyi kita kena tahu. Okey. Dan setiap diri manusia hendaklah dia renung ke dalam apa yang telah dilakukan sebelumnya. Itu insaf dia muhasab. Dia adalah renung ke dalam, dia insaf dirinya apa yang dia telah buat sebelumnya untuk hari besok. Maksud hari besok ni bukan besok ni, ataupun untuk hari akhirat. Untuk hari besok ni maksud untuk akhirat. Dan hendaklah bertakwa kepada Allah. Suruhan bertakwa sini 2 kali, dan satu ayat ada 2 kali. Yang pertama, wahai orang yang beriman, akan bertakwa kepada Allah. Dan setiap diri hendaklah melihat ke dalam apa yang dia telah buat sebelum ini untuk besok, dan hendaklah bertakwa kepada Allah. 2 kali bertakwa kepada Allah. Bermakna cara nak mengisahkan diri secara muhasabah ni, hendaklah dia banyak insaf kepada dirinya dan bertakwa kepada Allah. Kerana Allah itu maha bijaksana tentang apa yang mereka buat. Kita bagi laluan azan kejap ya. Silakan.
saya sambung dalam 3-4 minit. Ada satu hadis, saya tak ingat matanya, saya tak ingat dia punya quotation. Bukan begini. Al-mu'min al-khalis alladhi syaghalathu uyubuhu an syaghalat nafsi baik. Saya tak ingat dengan tepat. Beginilah. Seorang yang bijak pandai, yang mukmin sejati, dia lebih memikirkan keaiban dirinya daripada dia mencari keaiban orang lain. Nah, ini terbalik kita. Kita dipakar mencari keburukan orang lain, tapi keburukan diri sendiri tak pernah tahu. Kalau anaknya jahat, apa polis buat? Apa cikgu buat? Apa ustaz buat? Tapi aku sebagai bapa apa tak pernah tanya. Aksiden di jalan, apa polis buat? Apa orang buat? Tapi dia buat toko lagi tak pernah sedar pun. Berat tak elok gitu gini lah. Jadi orang yang cerdik, orang yang bijak pandai ini, dia memikirkan keaiban dirinya melebihi daripada dia memikirkan keaiban orang lain. Dia tak pernah merasai kehebatan dirinya. Yang hebat tetap hebat, kata dia bijak, dia pun tetap baik, dia pergi orang boleh nilai. Tapi kekurangan yang ada pada dirinya dia banyak sedar. Jadi ini payah. Saya kadang-kadang terlanjur duduk begini, tapi bila dia tegur oleh isteri, dia tegur oleh orang, kita rasa banyak kecacatan. Sebab kita rasa kita hebat, tapi orang tengok kita cacat. Jadi muhasabah diri ini banyak bergantung benda-benda begini. Kalau dalam bahasa sekarang kita panggil self correction, iaitu kritik diri sendiri. Kita membetulkan diri sendiri. Buat list. Ada secara psikologi, dia perangai dia yang tak elok, buat senarai. Pokok banyak yang elok, tak payah buat senarai, tak apa, yang itu dah otomatik elok. Tapi nak buat usaha macam ni payah. Tetapi kalau dia serius sampai macam itu, tak kira dia tegur oleh anak dia, dia tegur oleh isteri dia, maka dengan sebab itu, apabila waktu itu dia akan melakukan perubahan dalam dirinya. Maka itu dipanggil muhasabah diri. Muhasabah diri ini maknanya dia menilai kecacatan, keburukan pada dirinya, dan ini akan membawa kepada dia untuk sanggup bertaubat. Walaupun hadis mengenai taubat dan ayat Quran mengenai taubat ini bukan bergantung pada kita sedar atau tidak kita salah. Kita taubat saja dah memadai. Walaupun kita tak sedar kita buat salah, sebab bertaubat ini disuruh sepanjang masa. Jangan kata fikir kita buat salah, aku tak ada masalah, aku tak payah taubat. Jangan. Kita rasa kita bersalah atau tidak, kita kena bertaubat. Tetapi cara nak mencapai lebih baik lagi supaya kita tertulis taubat kita, kita mengetahui kelemahan kita. Kalau kita mengetahui kelemahan kita, barulah kita akan membuat self correction, self rectification. Maka kita akan betulkan di sana sini, terutamanya dalam cara kita bercakap, pergaulan kita dengan orang. Sebab orang boleh menilai keangkuhan kita, bukan payah kita buat. Cara kita bercakap, orang tahu kita angkuh. Kemudian kita riak, tak payah kita pada kita buat sesuatu yang agak ni pun riak. Kalau dia dalam majlis mana-mana nak cerita tentang kelebihan dia, apa benda? Ada manusia-manusia yang kita pergi cakap dengan dia daripada A sampai Z, dia cerita dia pergi sana balik sini, dia buat itu buat itu. Tak sempat kalau cerita hal dia di mana-mana juga kita bertemu dengan dia. Apa benda? Dia lah. Jadi ketika ini, kalau kita tengok orang yang bijak pandai, orang yang hebat-hebat yang jadi idola-idola dalam masyarakat, tak kira lah dulu ke sekarang, kehebatan, kelebihan dia bukan melalui dia. Orang lain yang bercakap mengenai kehebatan dia. Dia tak sedar, dia tak tahu pun, tapi orang lain yang terus menaik-naikkan dia. Kalau kita sebut nanti payah. Kita tengok ada tokoh-tokoh politik di Malaysia ni, dia bukan buat jasa macam mana pun, kerana dia mau pilih parti politik yang tak betul ada duit, tapi personalitinya yang mengkagumkan, ya, dengan tawaduknya, dengan rendah dirinya, dengan humility-nya, dengan humble-nya, terus mendapat pujian sepanjang hayat. Manakala orang lain senarai jasa dia beri-beri, waktu nak undi bahagian dia berkalah. Ya, ini contohnya. Itu benda-benda yang clear. Maka dengan sebab itu saya rasa, kalau kita nak mendapat tempat di sisi Tuhan, kita banyak bertaubat. Kalau kita banyak taubat kita diterima, kita bersih. Dan cara untuk menimbulkan taubat yang lebih tulen, kita insaf ketelanjuran kita lagi melalui muhasabah diri. Jadi sebagai rumusannya, tips yang saya bagi malam ini ialah, yang pertama, kita tak mampu nak buat kesalahan banyak, kebajikan banyak, tapi kita tingkatkan kualiti kebajikan kita tadi melalui ketulenan, walaupun sikit.
langsung tidak ada riak, langsung tidak ada apa tadi yang pertama. Yang kedua, kita tingkatkan amal kita yang sedikit tadi dengan ketulian. Yang kedua, kita taubat segala kesalahan kita, dan taubat yang Tuhan terima. Maka tempat yang maksiat yang telah kita buat melainkan syirik, semua Tuhan gantikan dengan kebajikan. Itulah dua. Yalah. Yang ketiga, bagaimana kita dapat taubat yang baik? Kita insaf pada diri. Jadi ciri taubat yang terbaik ni ada tiga cara kita buat. Yang pertama, dia menyesal tentang apa yang dia buat. Ayat tadi. Menyesal betul-betul. Yang kedua, dia tinggalkan perbuatan itu serta merta. Jangan nak tangguh sampai pincir dan sebagainya. Itu ceritakan tu. Ini bukan gambling dengan Tuhan ni. Mati tunggu di mana-mana, di traffic light, di accident, di jalan raya semua boleh mati. Di rumah jantung, di barang tenis boleh mati. Itu yang kedua, kena tinggal immediately. Dan yang ketiga, dia berubah betul-betul, dia tinggalkan terus. Itu disebut dalam ayat tadi, illa mantap. Dia telah menyesal betul-betul apa yang telah buat. Mantap, orang kata sendiri, dia telah menyesal betul-betul. Sebab tu at-taubah tu sama dengan an-nadmu. Dia betul-betul telah menyesal. Wa amanah, dia betul-betul telah beriman, betul-betul telah hatinya telah betul-betul menyesal dan beriman betul-betul. Dia tinggal immediately. Kemudian untuk ke depan, wa amila amalan salihah, dia telah melakukan perkara yang hanya baik saja. Jadi 3 step untuk taubat yang baik: menyesal, tinggal dengan semata-mata, dan berazam untuk menjadi yang baik, takwa dan kena yang saleh. Yang keempat, ini tak semua orang ada. Kalau ada sangkutan-sangkutannya dengan manusia, hutang tak memadai dengan taubat 3 ni, mesti tambah lagi 1, kena bayar hutang balik. Ini agak payah. Dia kata dia pernah ada skandal dengan isterinya, takkan nak tinggal mak minta, kata ini tak tahulah. Sebab kalau setakat dia taubat macam mana pun lagi, dia tak minta ampun dengan suaminya, kata nak bayar selesai. Sebab hak manusia, macam hutang tadi. Ini yang jadi isu besar kehidupan kita. Jadi ciri utama taubat 3 tadi, tapi yang satu ni bergantung pada jenis kesalahan. Jadi bila tuan-tuan sekalian, tip-tip ringkas saya membawa benda ni bukan untuk tuan-tuan saja, untuk saya juga, untuk isteri saya juga, supaya kita menjadikan pembersihan jiwa melalui murtad ini sebagai, kalau kita kata, kalau makanan banyak makanan tapi belum tentu sedap, masuk benda ni saja makan tu jadi sedap. Jadi dengan adanya taubat ini, segala kebajikan, segala maksiat yang kita buat hapus dosa semuanya. Dan segala apa yang kita buat tadi tulen, ilmu diterima oleh Allah. Walaupun segi manusia yang mungkin sedikit, tapi segi Allah yang besar. Itulah sahaja yang saya nak sebut malam ini. Ketelanjuran daripada saya, salah silap, ampunkan saya. Dan saya minta jasa baik untuk sekalian lagi sekali. Doakanlah supaya saya dapat menjalani kebenaran itu dengan licin sempurna pada 12 hari bulan 9 ini. Saya tak tahu, saya nak kata saya sempat boleh ceramah atau tidak minggu berikutnya. Bergantung pada sejauh mana benda itu membuat kesan positif, dan beberapa hari, beberapa minggu atau mungkin bulan untuk saya bercuti. Sekian, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.